Gencatan senjata di Gaza beri sedikit kelegaan. Banjir di Terengganu, Kelantan semakin pulih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Susulan gencatan senjata 4 hari di Gaza berkuat kuasa hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan sedikit rasa lega. Namun situasi masih membimbangkan. Dia melegakan sedikit, tetapi kita berhadapan dengan rejim yang ganas yang buat kenyataan bahawa mereka akan meneruskan kegiatan keganasan mereka sesuai itu memang sangat membimbangkan kita. Beliau ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Furqan di Putrajaya. Mengulas kemungkinan Malaysia menghantar pasukan sukarelawan ke Gaza, jelas Datuk Seri Anwar ia bergantung kesepakatan dicapai bersama negara-negara Islam lain. Terserah kepada keputusan bersama. Kita terbuka nak hantar apa pun kita setuju, cuma tertakluk kepada persetujuan kita dengan negara Arab, dengan negara Islam, terutama jiran di sekitar Palestin. Terdahulu, Kementerian Luar Qatar yang bertindak sebagai perunding antara pejuang Hamas dan penjajah Israel memaklumkan gencatan senjata 4 hari dipersetujui kedua-dua pihak selepas 48 hari perang tercetus bermula hari ini 7 pagi waktu tempatan. Hari ini genap setahun kerajaan perpaduan ditubuhkan. Selain fokus memacu pembangunan negara, Perdana Menteri juga lantang membangkitkan isu-isu antarabangsa. Ia termasuk penindasan lebih 7 dekad rakyat Palestin oleh penjajah Israel khususnya di Gaza. Kita ikuti laporan setahun pentadbiran Kerajaan Perpaduan Siri 2 bersama wartawan Muhammad Najib Masur. Malaysia konsisten menggesa pemimpin dunia membuka mata terhadap krisis di Gaza yang kembali tercetus sejak 7 Oktober lalu. Perjuangan menuntut gencatan senjata dan kebebasan Palestin tegas disuarakan di pentas antarabangsa sekalipun menyedari risiko buruk tindak balas negara barat atas kelantangannya. I call upon each of us to strategically employ our diplomatic channels and networks in every dialogue and on every stage, be it bilateral or multilateral, regional or international. Let us consistently and assertively call for the following in a concerted diplomatic campaign. Institute an immediate ceasefire, increase and expedite humanitarian assistance to the people of Gaza. Menyedari dasar itu, Malaysia menjadi antara negara terawal menghulurkan bantuan kemanusiaan ke semenanjung Gaza. Bantuan menerusi Ops Ihsan berupa keperluan perubatan, makanan dan barangan bayi dihantar pesawat kargo 9M WCA pada 3 November lalu yang disewa khas Kerajaan Malaysia. Ia disusuli Ops Ihsan Siri 2 pada 11 November termasuk bantuan berperingkat oleh Malaysia secara berterusan. Inilah usaha kita di peringkat global menghantar misi kemanusiaan, bantuan sama ada perubatan, sama ada dalam bentuk sokongan kan. Kita yang terbaru ini apabila KPT telah menyuarakan tiada yuran sebanyak 2 semester kepada 600 pelajar Palestin di Malaysia, menunjukkan bukannya kita diskriminasi, kita menunjukkan keprihatinan kita di atas aspek kemanusiaan. Mungkin mereka ini terputus hubungan dengan negara mereka, terputus hubungan dari segi komunikasinya, kewangannya dan juga pendidikannya. So inilah inisiatif yang dimainkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kita menunjukkan kita punya keprihatinan kita. Mendukung perjuangan Palestin, solidariti rakyat Malaysia menuntut kebebasan diterjemah menerusi kutipan sumbangan, himpunan aman dan doa sebagai usaha memenangkan Palestin. Terdapat juga cerita daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mendapat ugutan daripada negara-negara yang mengukung Israel seperti contoh Amerika Syarikat. Namun beliau juga telah membalas bahawa selagi beliau diberi mandat sebagai Perdana Menteri, beliau tetap akan tegas dan tidak akan sesekali mengubah pendirian beliau mengukung Palestin. Jadi saya memang hormatlah akan prinsip beliau. Tabung
kemanusiaan untuk umat Islam di Palestin lah. Dan tabung ni juga dapat bagi saya dapat membantulah, walaupun kita kat Malaysia kan tak dapat pergi ke sana nak menolong dengan jiwa raga kita sendiri. Kita boleh menolong dengan contohnya doa. Dengan tabung ni kita dapat beri sikit bantuan untuk dia orang semua. PMS ni seorang yang tegas lah, sebab isu Palestin ni kan sepatutnya negara-negara Islam kita ni dia berada di laluan yang sama lah dengan negara kita, sebab Palestin macam sekarang ni kita memerlukan keamanan. So macam isu-isu macam boykot tu memang patutlah. Malaysia tidak pernah berhenti melakukan usaha diplomasi dalam negara-negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, kumpulan 77 negara G77 dan negara-negara berkecuali 6 untuk bersama mengutuk kekejaman Israel. Matlamat utama Malaysia adalah untuk mempromosikan keamanan kepada mereka yang kini berada di bumi Palestin. Kesaan demi pandangan terus disuarakan Malaysia di peringkat antarabangsa antara lain adalah memberikan keamanan dan juga kebebasan kepada mereka yang berada di bumi Gaza. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Muhammad Najim Mazhur, RTM. Mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju industri halal global. 63.75 juta ringgit untuk lebih 300,000 pekebun kecil getah dan memendekkan tempoh kelulusan permohonan sijil halal JAKIM. Itu antara banyak lagi kejayaan yang dicapai Kerajaan Perpaduan selepas setahun memerintah negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi catatan Facebooknya berterima kasih kepada semua pihak terlibat dalam menjayakan inisiatif tersebut. Jelas beliau, lebih banyak penambahbaikan perlu dilakukan bagi memastikan rakyat benar-benar menerima manfaat daripada setiap dasar dilaksana kerajaan. Ke arah itu, beliau mengajak semua pihak terus bekerja kuat dalam memastikan segala perancangan Kerajaan Perpaduan dapat dilunaskan. Baik, ini pula perkembangan banjir di Terengganu. Penduduk terjejas semakin berkurangan kepada 702 orang setakat 7 malam tadi. Perkembangan semasa langsung bersama rakan wartawan Audi Muhammad Noor di Kuala Terengganu. Silakan Audi. Ya, banjir di Terengganu semakin berkurangan. Sehingga 7 petang tadi, penduduk terjejas banjir berkurangan sedikit kepada 702 orang berbanding 711 pada jam 4 petang tadi. Jumlah itu melibatkan 180 keluarga yang masih berlindung di 13 PPS melibatkan 4 daerah iaitu Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang dan juga Besut. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan Kuala Terengganu ketika ini merekodkan paling ramai iaitu 402 penduduk, Kuala Nerus 110 penduduk, Marang 145 manakala Besut kekal 44 penduduk. Ketika ini hujan telah berhenti dan dijangka lebih ramai penduduk terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Di kesempatan itu juga, terdapat agensi-agensi kerajaan dan juga NGO membantu mereka untuk membersihkan rumah yang terkesan akibat banjir. Anda boleh lihat sendiri sebelah kanan saya ni di hadapan Balai Raya Kampung Surau Panjang Kuala Terengganu ni menuju ke Kuala Terengganu. Air ketika ini menaik di jalan raya tapi masih lagi boleh dilalui oleh kenderaan untuk menuju ke Kuala Terengganu ataupun menuju balik ke Marang. Dan sekian saja perkongsian saya untuk laporan banjir di Kuala Terengganu ini. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Hodi untuk perkembangan itu. Kita beralih ke Kelantan pula. 2 PPS masih lagi beroperasi di 2 daerah. Ia menjadi tempat berlindung 61 orang dari 17 keluarga setakat 7 malam tadi. Menurut info bencana JKM, 30 penduduk terjejas berlindung di PPS SK Wakaf Raja di Pasir Putih. Manakala PPS SK Tok Deh di Pasir Mas pula melibatkan 31 orang dari 10 keluarga.
Di Jerantut Pahang, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah melancarkan misi penghantaran barangan keperluan ke pangkalan hadapan di Mukim Hulu Tembeling sebagai persiapan menghadapi banjir. Sri Paduka melepaskan 5 bot, sebuah lori dan 2 kenderaan pacuan 4 roda membawa muatan barangan makanan seberat 19 tan untuk ditempatkan di 6 pangkalan hadapan. Daerah Jerantut mempunyai keseluruhan 19 pangkalan hadapan yang akan menempatkan lebih 44 tan barangan makanan kering. Baik, kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 7 malam. Baik, saudara, seterusnya kita ikuti pula ramalan cuaca untuk esok. Penjualan nombor plat khas akan memanfaatkan dan meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Maknanya apa-apa kelebihan dan keuntungan dipulangkan untuk membantu secara langsung golongan untuk membayar ujian memandu bagi lesen motosikal kelas B2, e-hailing, taksi untuk manfaat 40,000 belia daripada keluarga kurang mampu. Termasuk 100,000 topi keleda, termasuk untuk kanak-kanak dibekalkan dan diagih secara percuma kepada keluarga kurang mampu. Fly Siswa iaitu bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan bagi mengurangkan beban kewangan pelajar yang pulang ke kampung halaman itu disediakan akan memberi manfaat 60,000 kepada 60,000 pelajar daripada keluarga kurang mampu, terutama Sabah dan Sarawak. Baik, kembali dalam berita perdana. Program Rural Business Challenge RBC 2.0 dilancarkan dengan tawaran geran perniagaan berjumlah RM15 juta untuk dimenangi usahawan berpotensi. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, Datuk Rubiah Wang berkata program itu diperkenal semula sebagai usaha untuk menggalakkan belia luar bandar jadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Jelas beliau pihaknya menyasarkan sehingga 2,500 penyertaan dari seluruh negara. RBC 2.0 membolehkan usahawan berpotensi merealisasikan idea bernas dengan mencipta pelan perniagaan berdaya maju. Kita ingin nak memastikan usahawan-usahawan luar bandar ini lebih dinamik, lebih kreatif, dan apa yang penting ada 3 perkara. Yang pertama, kita nak melahirkan usahawan yang viable, maksudnya usahawan yang mempunyai pencapaian yang tinggi. Yang kedua, kita nak pastikan usahawan-usahawan kita ini dapat meningkatkan pendapatan sampai 1 juta. Yang mana bukan saja dapat meningkatkan jualan pendapatan, tetapi dalam masa yang sama dapat memberi peluang-peluang pekerjaan. Beliau memaklumkannya
selepas merasmikan program RBC 2.0 bersempena program Karnival Usahawan Desa di Putrajaya. Pemenang RBC 2.0 disyaratkan melaksana perniagaan seperti yang dicadangkan dalam rancangan perniagaan RP berdasarkan jumlah geran dimenangi. Permohonan untuk menyertai program tersebut dibuka bermula hari ini menerusi laman sesawang berikut. Tarikh tutup penyertaan pada 31 Januari tahun depan. 2,674 insiden cyber dilaporkan kepada Pusat Kawalan dan Penyelarasan Cyber Negara NC4 NAKSA setakat Oktober lalu. Perdana Menteri berkata serangan cyber yang semakin dinamik dan kompleks didorong perkembangan pesat teknologi, peranti dan aplikasi digital. Teks ucapan Datuk Seri Anwar pada program pembangunan kapasiti dan dialog awam rang Undang-Undang Keselamatan Cyber dibacakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Ruang maya merupakan domen baharu keselamatan dan geopolitik negara. Pelaku negara ataupun bukan negara, iaitu state and non-state actors, merupakan pelbagai mekanisme untuk melemahkan keselamatan negara tanpa perlu menyerang secara fizikal dan hanya melalui serangan maya sahaja. Penjenayah cyber ini sentiasa berusaha mencari ruang mengeksploit setiap kelemahan sistem, aplikasi ataupun teknologi untuk mencapai kepentingan dan memperolehi keuntungan. Tambah beliau, RUU Keselamatan Cyber sedang dirangka untuk digubal bagi menambah baik pengurusan keselamatan cyber negara bawah Strategi Keselamatan Cyber Malaysia MCSS 2020-2024. Strategi itu menggariskan 5 tonggak utama secara komprehensif dengan 12 strategi dan 35 pelan tindakan. Sementara itu, Malaysia perlukan sekurang-kurangnya 25,000 tenaga kerja dalam bidang keselamatan cyber pada 2025. Ketika ini dianggarkan hanya 13,000 pekerja di pasaran. Kerajaan memandang serius keperluan untuk meningkatkan keupayaan kapasiti dan bilangan profesional serta tenaga kerja mahir dalam bidang keselamatan cyber bagi melengkapkan ekosistem keselamatan cyber negara. Bagi menangani kekurangan 12,000 pekerja yang diperlukan, kerjasama di antara pihak kerajaan, institusi pendidikan dan pemain industri adalah amat kritikal. Tanya tu beras baru siam tu berapa harga sekarang? Hei, lei. Ayah, lei cepat Taisai. Maaf deh, perempuan tanya. Hello? Cik. Ya. Hantar ni dulu eh. Tak apa. Uncle lah. Uncle, tadi Uncle tunjuk apa sore Uncle? Ayah ini depan saja. Mari. Uncle ikut saya. Minta maaf. Tak apa. Terima kasih banyak. Okey ya. Al-Humaira membawa erti kesyukuran dan kesetiaan. Ia buah tangan terbaru penyanyi La Ahmad. Lagu berkonsep balada R&B merupakan hasil sentuhan komposer terkenal Hafiz Hamidun. Ia menjadi gandingan pertama kali kedua artis berkenaan. Pengalaman puluhan tahun dalam industri seni digunakan untuk menghasilkan karya terbaru itu. Tapi of course overall saya rasa mudahlah, tak ada apa bangkangan daripada pihak lah melodi. Saya pun memang sebenarnya bagi kebebasan lah pada lah, dan sebenarnya penyanyi yang profesional kita pun rasa berbesar hati dapat penyanyi yang senang, penyanyi yang banyak idea, penyanyi yang disiplin. Jadi saya memang seronok dapat buat lagu satu dengan dia, and lagi satu memang excited dapat mengeluarkan single at this time of the year dengan
peringkat umur saya sekarang ni pun masih dapat berpeluang direzekikan untuk mengeluarkan lagu baru. Lagu Al-Humairah kini boleh ditonton di semua platform digital. Pelawak dan pelakon terkenal era 50-an Mat Sentul yang kini berusia 90 tahun bakal menerima pencen bulanan daripada Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YKAT bermula Disember ini. Pengerusinya Datuk DJ Div berkata, bantuan sebanyak RM500 akan disalurkan setiap awal bulan. Pihak pengurusan YKAT telah berhubung dengan anak Mat Sentul iaitu Rosli Rashid untuk memaklumkan perkara tersebut. Rosli menzahirkan ucapan terima kasih dan terharu atas keprihatinan YKAT. Tambah Datuk DJ Div, pencen tersebut diberikan kepada artis yang layak sahaja dengan mengambil kira faktor umur, tahap kesihatan dan jasa terhadap industri seni. Selain optimis untuk meneruskan usaha murni yang telah dimulakan sejak 2015. Saudara, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama rakan penyampai Otto Uthman. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Stadium RTM kita mulakan dengan perkembangan berikut. Atlet para olahraga negara Muhammad Amar Aiman Nur Azmi menyifatkan insentif skim hadiah kemenangan sukan Syakam yang diterimanya sebagai pembakar semangat untuk terus mencipta lebih banyak kejayaan. Atlet berusia 21 tahun itu menjadi penerima kedua tertinggi insentif Syakam berjumlah RM90,000 susulan kejayaannya meraih pingat emas dan memperbaharui rekod tamasya di Sukan Para Asia Hangzhou 2022 Oktober lepas. Muhammad Amar Aiman tekad untuk terus beraksi cemerlang serta mencipta rekod baharu pada kejohanan akan datang. Ini menaikkan motivasi untuk melayakan ke Paris untuk mendapat yang lebih banyak imbuhannya. Penerima insentif tertinggi ialah perenang para negara Muhammad Nur Syaiful Zulkafli yang menerima RM110,000. Bola sepak Liga Super. Johor Darul Takzim JDT meneruskan dominasi Liga. Terbaru menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan bermula garang apabila menggempur benteng skuad pelawat sehingga terhasil jaringan pada minit ke-34. Rembatan jarak jauh Bergeson Gustavo de Silva berhasil menewaskan penjaga gol Kuching City FC, Wan Muhammad Azrai Wante. 3 minit sebelum babak pertama tamat, tuan rumah menggandakan jaringan menerusi sepakan percuma Juan Muniz Gallego dari luar kotak penalti. Babak kedua perlawanan menyaksikan skuad kendalian Esteban Solari terus menggasak The Cats, namun tindakan bijak anak buah Aidil Shaharin Shahak memperkukuh benteng pertahanan berjaya menyekat kemarahan tuan rumah. Keputusan 2-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Kemenangan ini menyaksikan JDT mengutip 70 mata untuk berada di persada Liga, manakala Kuching City FC menduduki tangga kedua tercorot dengan 9 mata selepas 24 perlawanan. Ketua Jurulatih JDT, Esteban Solari menyifatkan perlawanan menentang Kuching City FC adalah sukar kerana benteng pertahanan yang kuat menyukarkan JDT untuk menyerang. Selain beberapa pemain JDT direhatkan kerana baru kembali daripada beraksi bersama skuad kebangsaan. It's not easy when you change many players for a game. But we won a game, we didn't concede any goal. I like to look at the positive things of the game. And for me today was important to win, not concede any goal. I mean, second half, we come back and we organize again. We rectify the mistake that what we're not supposed to do. And I think the boys execute very well. And, I'm just worried about the yellow card and injuries, towards the final that we're going to have. That's why I rest some players. I think we have more important games on coming 29 against PDRM. Fokus JDT kini tertumpu pada perlawanan Liga Juara-Juara Asia ACL menentang Kawasaki Frontale di Jepun pada 28 November ini.
Bola sepak Liga Super 2023. Ketua Jurulatih Selangor FC Tan Cheng Ho berharap raih 3 mata menentang Perak FC di laman sendiri. Ini bagi memudahkan laluan untuk layak ke Piala AFC musim depan. The Red Giants perlu menang baki 3 perlawanan menentang Perak, Kedah Darul Aman FC dan PDRM FC. Kita memang inginkan keusaha positif untuk pasukan sebelum menentang Kedah di Stadium Darul Aman, dan kita tahu kita cuma beza 2 mata saja dengan Kedah. Itu sebab perlawanan menentang Perak cukup penting untuk pasukan. Selain itu, Cheng lega permainan yang baru pulang dari tugasan bersama pasukan kebangsaan berada pada tahap terbaik. Namun, dia cukup berwaspada dengan skuad kendalian Yusri Cik Lah yang sebelum ini melakukan kejutan berhadapan pasukan utama Liga. Sementara itu, Tan Cheng Ho mengesahkan akan terus mengendalikan skuad Merah Kuning untuk 2 tahun lagi. Saya bersama Selangor FC ada 2 tahun punya kontrak lah, of course. Yang penting adalah kami nak tengok pasukan Selangor ada peningkatan dari segi permainan dan juga setiap pemain juga, dan of course bukan mudah lah untuk mengambil alih tugas sebagai pasukan Selangor kerana expectation dan juga demand yang tinggi, dan saya sendiri pun rasa cukup gembira dengan situasi pasukan dan juga management. Cheng Ho dilantik pada September tahun lalu, berjaya membawa Selangor berada di kedudukan kedua Liga. Pelumba cilik negara Kabil Irfan Azlan mencipta sensasi selepas berangkul gelaran juara keseluruhan kejuaraan Siri Dunia Mini GP 2023 di Valencia, Sepanyol. Pelumba berusia 11 tahun itu cemerlang menaiki podium buat kali ketiga berturut-turut bagi kategori 160cc di litar kad Ricardo Tarmo. Kabil berjaya mengumpul 50 mata bagi 2 perlumbaan dengan kedudukan pertama, selain meneruskan momentum kecemerlangan pada perlumbaan Super Final yang menawarkan mata berganda. Pelumba kelahiran Kuala Terengganu itu merekod catatan masa terpantas 14 minit 8.764 saat untuk meninggalkan pencabar lain. 3 kemenangan tersebut membolehkan Kabil meraih 100 mata dan dinobatkan selaku juara keseluruhan perlumbaan 160cc. Saingan Liga Perdana Inggeris, pendahulu Manchester City berpeluang menjarakkan kedudukan dengan pencabar terdekat Liverpool menjelang pertemuan malam esok di Stadium Etihad. City berkelebihan 1 mata di puncak Liga dalam misi memburu kejuaraan keempat berturut-turut. Kelebihan bermain di laman sendiri akan dimanfaatkan anak buah Guardiola yang kini mempunyai rekod 23 kemenangan. Pertemuan sebelum ini pada April lalu, skuad kendalian Jurgen Klopp tewas 1-4. Penyerang kelahiran Norway, Erling Haaland, dijangka akan diturunkan walaupun mempunyai masalah kecederaan buku lali. Sekiranya beraksi dan menjaringkan gol, Haaland akan merekodkan 50 gol dalam 48 penampilan, mengatasi rekod Andy Cole yang melakukannya dalam 65 perlawanan. Sekian Stadium RTM H-Click dan berita perdana. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Othman, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.